Sahabat semua, bila cerita tentang borang, kalau kamu rasa asik-asik borang, bukan kata kamu je yang dah lemau. Saya sampai kena stroke tau, borang punya pasal. Tetapi yang ini yang saya minta, yang saya nyatakan tadi, perkara yang perlu diisi. Bukan saya pandai-pandai buat Ini adalah permintaan daripada seorang yang membuat dasar menggubal akta undang-undang. Kamu tahu siapa yang menggubal akta undang-undang? Kamu tahu tak? Tolong jawab, saya nak tahu. Mereka adalah ahli jawatankuasa backbenchers. Itu je saya boleh cakap. Ahli jawatankuasa backbenchers. Jadi mereka perlukan ini untuk dibawa ke dalam mesyuarat. Bukan mesyuarat di dalam Dewan Rakyat, tetapi mesyuarat antara ahli jawatankuasa yang menggubal dasar undang-undang. Jika ada pencarum yang dah rabun mata asik-asik isi borang, terpulang atas kamu. Kamu nak isi atau tidak? Sebab kali ini adalah permintaan mereka kepada saya. Dalam borang tersebut, saya nak perkara yang dikehendaki saja. Saya minta apa yang diminta sahaja. Iaitu nama penuh, nombor ahli KWSP, baki akaun 1 terkini, baki akaun 2 terkini, tanda tangan digital. Itu saja. Kenapa tempoh yang diberikan singkat 7 hari? Kalau saya nak minta tempoh sampai tahun depan pun boleh. Tapi adakah saya yang membuat mesyuarat tersebut? Adakah saya yang mengatur mesyuarat tersebut? Faham tak faham? So, kalau saya yang atur mesyuarat tu dengan ahli jawatankuasa, saya boleh cakap tahun depan lah. Saya stroke ni, kita buat tahun depan lah. Tunggu saya boleh berjalan, boleh menulis, baru kita mula meeting, boleh. So agak-agak saya punya stroke ni boleh sembuh. Berapa lama agak-agak. Dan apa yang saya buat ni bukan yang datang daripada idea saya. Sebelum ni datang dari idea saya dan datang daripada perbincangan saya dengan ahli parlimen. Tapi kali ni diminta, berbeza. Diminta. Dan memorandum ini tajuknya adalah Memorandum Tuntutan Akaun 1 daripada pencarum seluruh Malaysia yang tercicir. Dan itu sebabnya memorandum ni tak boleh pergi macam tu saja untuk dibahas, dibincang. Perlu ada bukti sahih, benarkah pencarum ni yang menuntut. Itu sebab mesti ada borang yang diisi oleh pencarum itu sendiri dan perlu ada tanda tangan. Kalau tanpa tanda tangan, bererti satu orang boleh isi 100 nama, betul? Jadi dengan adanya tanda tangan itu menunjukkan bahawa benda tu valid, orang itu sendiri yang mengisi dan menandatangan. Ahli jawatankuasa backbenchers. Siapakah dia? Tak perlu anda tahu. Itu tugasan saya. Saya tahu apa yang saya buat. Yang mana nak underestimate ke, nak kata saya ni sembang lebih ke apa, pergi jalan. Saya tak nak tahu. Niat saya, tujuan saya nak membantu 3 juta ahli KWSP yang tercicir. 3 juta daripada 12 juta. Ini bukan angka yang direka-reka. Kalau tak percaya, pergi WSP, suruh dia buka data berapa juta yang betul-betul tercicir daripada 12 juta penjarum. Benda paling mudah. Kalau itu pun masih
ada alasan, saya tak tahu lagi cara apa saya nak bantu. Saya tak tahu apa cara bantuan yang saya nak beri. Kalau kata pencarum itu orang kurang upaya, tak boleh melihat, pekak, tangan tak ada, kaki tak ada, apa sajalah jenis OKU, minta bantuan dengan anak-anak ataupun adik-beradik ataupun sanak saudara ataupun jiran tetangga ataupun rakan taulan. Jadi di situ takkan wujud alasan tak boleh isi. Dan saya minta maaf jika kata-kata saya ni agak, saya minta semua faham dan maafkan saya. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini jelas dan faham. So faham kenapa dan mengapa dikeluarkan lagi borang. Saya dah jelaskan Jadi bila saya minta sesuatu dan perlukan kerjasama serta pengorbanan daripada pencarum, ada sebabnya. Daripada 12 juta pencarum, 3 juta pencarum yang masih tercicir, yang masih memerlukan, di mana yang diwujudkan tidak berlaku adil kepada 3 juta pencarum. Kerana 30 juta pencarum ini adalah ahli yang sah. Walaupun mereka dah lama tak mencarum, tetapi nama dia masih wujud dalam KWSP dan wang mereka masih ada dalam simpanan KWSP. Pihak KWSP tak boleh mengabaikan mereka kerana kena batalkan terus simpanan mereka tu, pulangkan balik duit mereka. 15/30. Dalam erti kata lain, 50% daripada akaun satu. Dan selepas saya berbincang, mungkin angka peratusan tu akan tak boleh diberi 50%, mungkin kurang dari itu. Atau sama dengan akaun 2 punya mekanisme yang mereka boleh bincangkan. Tetapi saya cakap paling minimum pun 15%. Kerana apa? Kerana banyak faktor yang menguatkan tuntutan ini. Saya sebut tadi kenapa 15%. Sebab utama adalah kerana kos sara hidup yang tinggi. Kos sara hidup yang tinggi di mana pendapatan pencarum kebanyakannya di dalam 3 juta yang tercicir adalah pendapatan yang tak relevan dengan kos sara hidup yang tinggi. Dan kita kena faham setiap tahun inflasi takkan jadi deflasi. Kenapa? Harga barang setiap tahun akan naik. Tetapi tangga pendapatan pencarum berganjak RM50, RM100. Dan kenapa mereka ini masih lagi mendesak, masih lagi memerlukan pengeluaran bagi meringankan beban mereka? Kerana mereka telah mengambil hutang sebelum pandemik. Daripada kajian, belum ada lagi rakyat Malaysia yang berhutang ikat 6 bulan. Kebanyakan berhutang ikat 9 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun, ada 7 tahun. Ini bukan saya cakap berpandukan sentimen, tetapi ini saya bercakap berpandu kepada kajian saya yang saya buat. Saya berbicara dengan fakta, bukan berbicara memainkan naratif sentimen rakyat ke susah,
melihat daripada mata kata saya sendiri, tidak. Ini saya merujuk daripada banyak sumber. Guna hashtag MPT di setiap komen. Guna hashtag MPT. Yelah nak apa? Nak bagi orang bertanya, apa benda MPT tu kan? Bolehlah kita pencarum-pencarum menjawab. Dan bila MPT ni dilancarkan, diedarkan, saya minta seluruh pencarum yang terkikir war-warkan, panjang-panjangkan kepada adik-beradik, saudara mara, ipar duai, rakan taulan dan tetangga. Sebab kamu je yang ada kenalan. Saya tak tahu kenalan kamu siapa. Jadi kita kongsi-kongsikan kepada mereka untuk mereka isi. Jangan guna perkataan borang. Engkau nak, engkau isi borang. Jangan. Kau nak, kau isi MPT. MPT tu apa? Maklumat pencarum terkikir. Kita isi MPT belum? MPT tu apa? Maklumat pencarum terkikir.